Didik TV KPM. Hari ini kan murid-murid kita selalu dengar perkataan bunuh diri. Tapi apakah maksud sebenar kepada bunuh diri dan apakah faktor-faktor orang sanggup membunuh diri? Jom kita dengarkan ulasannya dari ustazah kita, Ustazah Fasha Nadia Ayub. Okey ustazah, apakah maksud dan faktor orang membunuh diri ustazah? Silakan. Okey. So hari ini sekarang kita akan masuk kepada pengertian membunuh diri. Dari segi bahasa, ianya adalah seseorang yang mengambil nyawanya sendiri dengan sengaja. Yang dari segi istilah, perbuatan yang dilakukan bagi membunuh diri sendiri dengan harapan kematian dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi. Ini adalah pengertian untuk maksud bunuh diri. Baik. Okey, so kita tengok kepada dalil haram membunuh diri dengan apa-apa cara sekalipun. Hal ini dibuktikan dengan firman daripada Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 195. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Artinya, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan. Kalau kita tengok daripada dalil ini, sekiranya kita masih ingat lagi murid-murid, masa kita belajar tingkatan 4 dalam usul fiqh, kita belajar tentang salah satu hukum iaitu bab kias. Jadi dalam dalil ini kita mengkiaskan hukum membunuh diri juga adalah perkara yang mencampakkan diri ke dalam kebinasaan. Contoh lain yang boleh kita bawa menunjukkan bahawa perbuatan yang kita buat tu membawa kepada kebinasaan, contoh lain tu apa, Luqman? Contohnya macam kita hari ini mungkin di kalangan kita suka minum arak. Ya. Betul ke? Betul. Dia boleh merosakkan tubuh badan, akal fikiran yang paling utama. Betul. Dan selain daripada itu adalah contoh menghisap vape ke, merosakkan tubuh badan kan. Jadi semua perbuatan yang mencampakkan kepada kebinasaan adalah sesuatu yang tidak dibenarkan dalam Islam. Okey. Kemudian kita tengok ada dalil lain, iaitu daripada hadis, iaitu membunuh diri juga merupakan perbuatan yang mendapat dosa besar dan dilaknat oleh Allah. Hal ini disandarkan dengan hadis berikut daripada an Thabit bin Dhahak radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qatala nafsahu bi syai'in uzzaba bihi yaumal qiyamah. Artinya daripada Thabit bin Dhahak, Rasulullah bersabda, sesiapa yang membunuh diri dengan sesuatu cara, pada hari kiamat kelak dia akan diseksa dengan cara seperti itu pula. Ini adalah daripada hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. So di sini jelas menunjukkan bahawa bukan sahaja dalam hadis yang kita belajar ada tentang pengharaman kepada membunuh diri, tetapi dikuatkan dengan dalil dalam Al-Quran. Betul. Dan kedua-duanya menunjukkan pengharaman dan penegasan larangan menjauhi supaya membunuh diri ini tidak dilaksanakan oleh orang Islam terutamanya. Okey. So kita tengok pula apakah faktor atau sebab yang mendorong kepada bunuh diri. Okey, cuba baca satu, Luqman. Boleh ustazah? Saya baca yang pertama. Tekanan emosi yang keterlaluan sehingga menyebabkan hilang kewarasan akal, fikiran dan mengambil jalan singkat dengan membunuh diri. So, poin yang pertama dekat sini adalah tekanan emosi yang keterlaluan. Maksudnya, di kalangan murid-murid kadang-kadang ada yang terlalu stres. Maksud stres yang keterlaluan itu boleh mendorong diri seseorang untuk melakukan jenayah bunuh diri. Okey, yang kedua? Okey, yang kedua, kurang bertawakal kepada Allah dan menyangka dengan membunuh diri boleh menyelesaikan segala masalah yang dihadapi. Ini tidak sepatutnya berlaku. Betul, sebab kebergantungan kita kepada Allah adalah lebih utama. Sebab itu kita selalu sebut apa? Kalimahnya Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Betul. Sebab menunjukkan bila kita buat sesuatu bukan kerana kita buat tu kita yakin benda tu akan dapat, tetapi kalau Allah tidak tolong pastinya takkan dapat apa yang kita nak buat. Betul, Ustazah. Okey, yang ketiga? Yang ketiga, kurang berdoa kepada Allah yang Maha Berkuasa menjadikannya dan menentukan segala sesuatu. Okey. Ini juga salah satu sebab yang mendorong
seseorang itu buat cubaan untuk membunuh diri kerana kurang berdoa kepada Allah. Seperti saya sebut tadi, kebergantungan kita kepada Allah. Okey, yang keempat, tidak memohon pertolongan daripada pihak yang bertanggungjawab untuk membantu menyelesaikan masalah. Jadi di kalangan pelajar, kalau di kalangan murid-murid, siapa yang sebenarnya, kalau murid itu ada masalah tentang stres ke, dia nak cerita ke, siapa orang pertama yang sepatutnya dia boleh minta pertolongan kalau Luqman rasa? Kepada Allah. Ataupun kalau di sekolah kita ada kaunselor, ya, betul. Kemudian kita ada guru-guru dan seterusnya, ibu bapa yang mana boleh membantu untuk menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir, sebab yang mendorong iaitu keimanan yang kurang mantap akan menyebabkan dirinya mudah dikuasai syaitan yang mendorongnya untuk membunuh diri. Dan Ustazah, kalau boleh saya tanya kan, tadi Ustazah ada sebut kita kalau ada masalah luahkan kepada orang-orang yang kita nak luah lah. Dan adakah faktor bila kita tersalah luah itu menjadikan kita nak bunuh diri, Ustazah? Kita tersalah luah. Betul. Mungkin sepatutnya luah dekat cikgu, tapi luah kepada kawan yang mungkin tak bagi positif punya kesan kepada kita. Oh, okey. Faktor itu mungkin dia lebih kepada kalau kita share dengan kawan kita yang lain, kadang-kadang dia punya kematangan memahami kita tu tak sama seperti orang dewasa memahami kita. Jadi lebih baik kita cerita pada orang yang lebih dewasa, supaya dia dapat menasihatkan kita dan kita dapat menyelesaikan masalah. Betul, yang lebih pengalaman dalam kehidupan Ustazah. Dalam bidang. Okey Ustazah, seterusnya? Seterusnya kita akan pergi kepada soalan. Kita nak uji Luqman lagi lah. Boleh Ustazah. Saya cukup bersedia hari ini. Luqman lagi yang kena. Okey, soalan pertama. Apakah maksud membunuh diri? Okey, maksud membunuh diri ialah seseorang perbuatan yang dilakukan untuk membunuh diri dengan menganggap dapat menyelesaikan masalah. Okey, betul. Ustazah? Betul. Perbuatan yang dilakukan bagi membunuh diri sendiri dengan harapan kematian dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi. Bila ada soalan berkaitan dengan maksud ataupun pengertian, pelajar-pelajar atau murid-murid hendaklah memberikan jawapan dari segi istilah sahaja. Okey. Bukan dari segi bahasa lah, daripada segi istilah. So soalan yang kedua, terangkan dua faktor. Alamak, saya dah bagi jawapan lagi sekali. Terangkan dua faktor yang mendorong seseorang membunuh diri. Satu saya dah bagi, tekanan emosi yang keterlaluan yang menyebabkan hilang kewarasan akal fikiran dan mengambil jalan singkat dengan membunuh diri. Satu lagi Luqman kena penuhkan. Okey, yang kedua saya rasa jawapan pandangan saya ialah kurangnya tawakal kita kepada Allah sehingga kita ambil jalan mudah dengan menganggap mati itu satu penyelesaian. Ya, betul. Betul ke Ustazah? Okey, betul. Lebih kurang sama Ustazah ya. Alhamdulillah. Ini full boleh dapat 4 markah. Terima kasih. Okey. So tahniah untuk Luqman. So ini adalah segmen yang kita dapat ulas di sini dari segi maksud dan juga sebab tadi, yang mana murid-murid kena fokuskan bila menghadapi sesuatu masalah. Baik. Jangan ambil jalan mudah dengan melakukan perbuatan yang merosakkan diri dan menjadi sia-sia. Sebaliknya, carilah orang lain yang lebih dewasa dan faham untuk menerangkan dan membantu kita menyelesaikan masalah. Ya, betul. Mungkin di rumah kita ada ibu dan ayah yang boleh kita luar, adik ada masalah ni, kenapa? Yalah, adik ni susah nak belajar, contoh kan Tazah kan? Jadi supaya apa yang kita hadapi masalah tersebut dapat kita tahu jalan penyelesaiannya dan mudah-mudahan kita dapat ketenangan kembali. Betul tak Ustazah? Betul. Cuma Ustazah, dalam bab menjawab soalan ni kan, ialah kadang-kadang ada murid kita jawab tak mengikut buku, tak sebiji Ustazah. Jadi mungkin boleh ke bagaimana Ustazah? Okey. Sekiranya murid-murid memberi jawapan yang tidak sebiji seperti dalam buku, tetapi masih membawa maksud ataupun menjawab soalan itu, jawapan pelajar murid itu akan diterima. Okey. Cuma untuk soalan terangkan di sini,
murid mesti memberikan isi dan juga huraian. Sebab itu jawapan dia panjang. Betul. Dia tak boleh sekadar tekanan emosi yang keterlaluan. Itu sahaja takkan dapat markah lah. Dia dapat satu sahaja. Okey, baik. Jadi pastikan ada poin dan huraian di situ. Baik, kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan kami dalam Menengah Atas.